Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat Allah izinkan kita untuk hadir sama-sama di sini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita menyambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa ni? 55 kita tengok satu persatu faedah-faedah daripada kalimah-kalimah yang Allah pilih dalam ayat-ayat ni. InsyaAllah. Jadi kita bacakan dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Baik. Ayat ni mula wa'iz. Jadi kalimah wa'iz ni dah banyak dah dalam pada ayat sebelum ni. Kalau kita tengok wa'iz ni daripada ayat berapa dah ada? Mula ayat berapa? Apa boleh bagi tahu? Mula ayat 49. Ayat 49 ada seterusnya 5. Wa iz najainakum, kemudian 50 wa iz faraqna, kemudian 51 wa iz wa adna. Dan yang ke seterusnya wa iz. Dah ada berapa waiz ni? Semua sekali ada berapa waiz? 1, 2, 3, 4, 5. Lagi? Yang ke 6. Jadi ingat, inilah nikmat yang ke 6 Allah sebut kepada Bani Israel. Ni nikmat yang ke berapa Allah sebut kepada Bani Israel? Yang ke 6. Jadi dah 6 nikmat. Bentuk nikmat yang Allah perintah untuk diceritakan balik, diperingatkan balik. Sebab itulah makna wa'iz ni apa maksud dia? Uzkur. Wa'iz ni maknanya ada makna ingatlah engkau. Ingatlahkah kamu? Ni ingat. Jadi wa'iz ni ada makna ingatlah. Ingatlah kamu ketika macam tu. Ingatlah mana-mana ayat ni wa'iz ni macam ni makna dia. Ingatlah kamu saat ni, ingatlah kamu supaya manusia ni dapat pengajaran. Di ayat ni juga faedah yang kita boleh dapat bila ada wa'iz ni. Jadi bahasa Arab dia iz ni sebenarnya dia ada benda yang tersembunyi kat sini Ada kalimah dia. Apa dia kalimah dia? Saya boleh beritahu. Apa makna kalimah Arab dia yang tersembunyi ni? Uzkuru maknanya. Uzkuru. Baru ada iz tu sebenarnya. Jadi sebagaimana ada iz ni, masa ni belakang dia mesti ada uzkuru. Ingatlah kamu. Iz ni maknanya ketika. Ingatlah kamu ketika, ingatlah kamu ketika. Itu maksud dia. Jadi bila kita nak kata ni kata ni perintah. Kan? Ni perintah suruh ingatlah kamu. Jadi bila kita
nak beri orang ingat, apa yang kena buat? Kita kena buat apa? Jadi kita kena ada, ni ada maknanya ada faedah apa ni nama dia? Tabligh. Apa ni? Tabligh maknanya menyampaikan. Sebab itu kalau kita tengok bila sebut waiz ni tuntutan untuk Nabi dulu, iaitu cuba tengok dalam surah 5 ayat 67. Surah 5 ayat 67 tu Allah kata, ya ayyuhar rasul, Allah kata, ya ayyuhal rasul. Muka surat berapa? Surah 5 ayat 67. Jom kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Baligh apa? Sampaikanlah. Itu baligh, kataan dia balagha tu. Jadi istilah tu jadi nama dia tabligh tu, sampaikan maksudnya. Sampaikan apa? Ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan Quran. Sampaikan apa yang Allah turunkan, wahyu. Wa illam taf'al, jadi jika Nabi tak buat, wa illam taf'al, dan jika engkau tak buat hal ni, fama ballaghta risalatah, maka tidaklah engkau digelar rasul. Tak layak Nabi digelar rasul. Kalau Nabi tak sampaikan ajaran yang Allah perintah, maka bukanlah itu Nabi, bukanlah rasul. Kita panggil Nabi ni sebagai rasul kerana apa? Kerana sempurnanya ajaran dia sampai. Dia tak ada sembunyi sikit pun. Semua dia dah sampaikan apa yang perlu disampaikan. Jadi, dan maksudnya apa? Agama tu dah cukup tak? Cukup dah. Jangan tokok tambah apa-apa dah. Barulah betul-betul kita akui Nabi itu rasul. Sebab sifat rasul dia adalah ilmu dia sempurna sampai dia tak ada kita kata perlu ada golongan tertentu. Oh, kena tahu pula. Oh, ni mesti kena buat sesuatu lagi nak sampai makam tertentu. Tak ada. Nabi dia sempurna. Agama ni untuk semua sempurna dah. Lengkap. Baik. Dan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah dah jaga Nabi. Allah jaga semua rasul sebenarnya. Semua Nabi Allah jaga untuk menyempurnakan perintah dia, tanggungjawab dia. Dan Allah jaga, yang maknanya pasti mana-mana rasul yang Allah utuskan, sebelum kewafatan dia memang dah sempurna sampaikan apa yang dia perlu. Contohnya Nabi
Musa ke, Nabi Isa ke, mana-mana Nabi, sebelum wafat dia ataupun sebelum dia dibunuh oleh kaum ke, dia dah selesai dah sampai situ dah dia punya tanggungjawab. Faham Itulah Nabi dan Rasul. Jadi kerana apa? Allah pasti jaga semua Nabi dan Rasul dia sampailah mereka selesai tugas masing-masing. Jadi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi tugas semua Nabi hanyalah sampaikan, dan tugas beri petunjuk siapa? Untuk orang ikut Allah saja. Dan Allah tak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Baik, jadi pada ayat ni bila kita tengok, kita baca wa'iz ni, tugas kita jugalah nak bagi faedah ni. Apa dia? Selalu kita kena ingatkan tentang kisah-kisah macam cerita Bani Israel ni. Kita kena ingatkan juga kepada ahli keluarga kita melalui dengan tadabbur ni lah, dengan mengingatkan kisah-kisah dalam Quran ni. Ini satu kewajipan untuk kita sebagai orang Islam, supaya apa? Orang tahu kisah ni. Jadi kisah-kisah macam ni bukan hanya untuk ustaz je tahu. Sebenarnya dia jadi familiar kan untuk semua orang Islam. Kadang-kadang kisah Bani Israel, siapa yang tahu cerita ni? Kalau ustaz tak cerita, siapa pun tak tahu kan? Ini masalah besar betul. Umat akhirnya gitulah. Tak, kisah Bani Israel ni berapa orang, semua maklumat tu sebenarnya semua anak-anak semua kena tahu. Kadang-kadang kita kisah-kisah yang apa yang kita tahu, orang Melayu kita, orang kata keturunan kita semua tahu benda tu, kisah apa. Tapi kadang-kadang tak perlu tahu pun benda tu. Sang kelembai kan, cucu pun tahu benda tu. Macam mana tahu? Padahal kisah tu jauh tu zaman dia. Betul tak? Tapi yang wajib semua tahu, tak tahu. Bani Israel ni sepatutnya kena rapat kisah tu, dekat di hati orang semua. Orang Islam. Orang Islam tau, semua. Bukannya orang ustaz je, tak. Macam kisah-kisah yang lain tu lah, hikayat kita tu. Kadang-kadang sampai anak cucu pun tahu benda tu. Punyalah kita nak jaga kisah tu, turun-temurun kan. Tapi yang ini yang sepatutnya kita kena bagi tahu. Dan dia jadi benda yang dekat bagi di jiwa semua orang Islam. Itu sepatutnya. Jadi kewajipan untuk kita sampaikan maklumat ni. Jadi apa kisah ni? Tengok ni, kisah ni. Wa iz kultum, dan ingatlah ketika kultum. Apa ni maknanya? Apa makna kultum? Kultum ni daripada perkataan berkata lah, betul tak? Berkata. Dan berkata kat sini dia nak kata dah berkata ke sedang berkata? Telah berkata ke? Telah. Ketika dulu kamu telah berkata, kamu siapa? Kamu ni siapa? Jadi kat sini tum ni maknanya kamu telah berkata. Siapa kamu? Kalau dalam ayat ni sekarang, cuba kita pergi zaman ni. Macam kita tengok dalam movie kan, dia pun flashback pergi ke zaman tu. Zaman bila ni? Sekarang wahyu ni turun zaman bila? Ya ke? Ni kitab Taurat ke? Kira kalau kita kata wahyu ni turun zaman Nabi Musa, ni kitab Taurat lah. Ni ayat ni, wahyu ni turun zaman bila? Nabi Muhammad lah kan. Ni jadi cerita pasal zaman Nabi Musa. Jadi ni tum ni kamu ni siapa? Siapa? Bani Israel lah kan? Betul tak? Nabi sekarang ni cakap kat Bani Israel. Kutum ni Allah sekarang ni cakap. Tum ni Bani Israel. Bani Israel yang mana? Nabi Muhammad ni sekarang cakap kan? Yang cakap ayat ni siapa? Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah, betul tak? Jadi kultum tu siapa? Bani Israel lah. Nabi Muhammad cakap kat Bani Israel ni. Bani Israel zaman bila? Macam mana Nabi Muhammad boleh cakap kat Bani Israel zaman Nabi Musa? Dah tak ada dah. Nampak? Saya tanya nak bagi berfikir sikit.
Tum ni maknanya sekarang ni contoh saya cakap kat anak-anak ni, budak-budak ke kan, kat semua. Ingat tak dulu, ingatlah ketika dulu kamu sembah pokok. Saya cakap kat siapa sekarang? Sini, tapi saya guna kamu. Maknanya apa tu? Kamu dulu ni sembah pokok. Apa tu maknanya? Saya nak suruh apa tu? Nenek moyang kamu dulu. Maknanya apa? Lebih kurang kamu pun macam tu. Nak ingatkan dulu. Wish, kita dulu. Edit macam tu. Sekarang ni kamu ni rujuk pada Bani Israel yang ada dengan Nabi dekat Madinah. Sepatutnya kalau kita kata mereka dulu, sepatutnya apa? Kalau kita nak kata tak nak pakai kamu, sepatutnya ayat ni kita qalu tu mereka siapa? Nenek moyang dululah. Tapi kenapa tak pakai qalu? Kalau betul ayat ni dia kata, kita kat orang ingat tak dulu mereka dulu sembah pokok. Betul tak? Tapi tak, ingat dulu kamu dulu sembah pokok. Sekarang bukan kamu. Kenapa? Apa faedah dia? Nak ingat balik dan nak cakap apa? Nak cakap maknanya benda buruk tu tak berubah lagi. Kamu dengan mereka sama je. Faham? Dulu nenek moyang kamu pun sama pokok, kamu pun sama je. Macam itulah nak kata macam tu. Perangai sama, tak berubah lagi. Itulah guna kamu tu. Hakikatnya bukan kamu buat. Contohnya kamu zaman sekarang, kamu kat sini orang yang dulu, tapi dia nak kata sama je, tak berubah. Okey, jadi kultum kamu berkata, ya Musa. Ya Musa apa? Wahai Musa. Apa yang kita nampak kat sini? Apa nak kata kat sini? Ya Musa. Apa maksud dia? Wahai Musa siapa? Nabi Musa. Jadi kita kata, contohnya kita ada Perdana Menteri siapa ini? Siapa Perdana Menteri kita? Ismail Sabri. Ismail Jadi saya panggil Ismail, sini sekejap. Agak-agak macam ni. Ismail, kenapa buat perangkaian macam ni? Ubahlah sikit. Agak-agak. Itu panggilan yang macam mana? Tak hormat. Jadi ini kebiadaban yang Allah nak nyatakan mereka. Dia panggil Nabi Musa ni bukan ya Rasulullah. Apa dia? Ya Musa je. Biadab tak? Kira biadab lah. Dia kurang hormat dengan Nabi mereka. Dia anggap macam tu je, kawan je. Itu satu. Jadi ya Musa. Ni gambaran kepada perangai nak Bani Israel lah masa zaman tu. Sebab itu inilah satu bentuk yang Allah gambarkan mereka ni memang kerja dia menyakiti Nabi mereka. Sakitkan, bukan sakit fizikal, sakitkan apa? Sakitkan Nabi mereka. Allah sebut dalam surah 61 ayat 5. Jadi dia tak anggap Nabi Musa itu sebagai Nabi yang patut mereka contohi. Sebab itu dia anggap sunnah Nabi Musa yang Nabi bawa itu sama. Macam kita hari ni anggap sunnah Nabi sama macam sunnah macam biasa je. Itu satu bentuk kebiadaban umat lah kepada Rasul mereka. Dalam surah 61 ayat 5. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma
falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaum dia, Nabi Musa cakap dah sampai tegur kaum dia, wahai kaumku, wahai kaumku. Jadi Nabi ni penuh kasih sayang. Dia tak kata wahai orang yang engkar ke tak, wahai kaumku, walaupun dalam keadaan hati dia sebenarnya disakiti oleh kaum dia, tapi dia kata kamu adalah sebahagian daripada aku ni Nabi. Jadi ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapalah kamu menyakiti aku, tu'zunani. Wa qad ta'lamu, sedangkan kamu tahu, anni Rasulullah, sesungguhnya aku ini Rasul Allah yang diutuskan kepada kamu. Rasulullah, tapi tak, bahkan mereka panggil ya Musa. Begitu sekali. Itu dari segi ucapannya, perintah apatah lagi, macam-macam lagi mereka buat untuk menyakiti Nabi, hati Nabi mereka ni. Bahkan sampai mereka bunuh Nabi lah. Ini perangai Bani Israel ni zaman. Jadi anni Rasulullah ilaikum. Jadi akibat daripada apa? Perbuatan biadab dengan Rasul, apa jadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka ini telah pun terpesong dengan sikap buruk tu, maka Allah biarkan hati mereka ni juga terpesong. Azaghallahu, Allah pesongkan hati manusia ni. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ini, sebab itulah Allah ajar kita umat Islam ni. Jadi antara punca umat Islam ni jauh daripada kebenaran, walaupun Al-Quran ni ada dengan kita, sunnah Nabi pun ada dengan kita, tapi tetap manusia ni dia tak ada rasa untuk sungguh-sungguh dengan petunjuk yang ada. Macam kaum Bani Israil ni, Nabi ada dengan dia lagi, tapi kenapa dia tak dapat ikut Nabi? Punca dia sebab apa? Kurangnya adab dengan Allah dan Rasul. Sebab itu Allah perintah kita dalam surah 49 ayat 1, surah Al-Hujurat 49 ayat 1. Sebab apa? Ini adalah punca utama umat tu. Walaupun ada, dia tak rasa apa-apa pun. Peringatan datang banyak kali, tapi hati dia tak ada rasa pun, sikit pun. Untuk muhasabah, untuk insaf, untuk benar-benar rasa semangat, kesedaran tu ada, tak datang. Punca adalah adab dengan Rasul hilang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 1 ya, mari kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Okey, ayat ni macam mana nak beradab dengan ayat ni? Macam mana? Cara beradab dengan ayat Quran apa dia? Letak dekat tempat tinggi, sucikan dia, cium-cium. Macam mana?
Jadi cara beradab dengan Quran, macam mana kita nak tahu cara dia? Yelah, kita nak belajar dari mana cara dia? Kita kena belajar daripada orang yang Nabi jamin Quran dengan dia, yang Quran turun dengan dia, daripada sahabat Nabi. Sebab masa wahyu turun, dia orang ada. So, dia orang yang paling tahu macam mana Quran ni, cara menghormati Quran sungguh-sungguh. Cara dia terbaik apa? Ikut salaf tu macam mana cara dia dengan Quran. Antaranya ni kata-kata Ibnu Mas'ud, kata bila jumpa ya ayyuhallazina amanu, apa dia? Isma', dengar ayat ni, fahami dia. Sebab apa? Orang beriman, ini suruhan kasih sayang Allah kepada orang beriman. Maksudnya sekarang ni Allah panggil siapa yang mengaku beriman, bukti dia apa? Dia akan dengar ayat ni, apa Allah nak bagi tahu. Fahamkan ayat ni, apa Allah nak bagi tahu. Dan maksudnya dia kena ambil perhatian sungguh-sungguh dengan ayat ni. Sebab apa? Kalau dia tak dengar, maknanya dia bukanlah tu. Dia bukan orang yang Allah panggil lah. Jadi kalau dia bukan orang beriman, maknanya dia orang apa? Orang kafir lah. Jadi tengok apa yang Allah nak sebut kepada la tuqaddimu baina yadayillah. Jadi selepas ya ayyuhallazina amanu, banyak perkara tu, perkataan tu. Sebab itu maknanya banyak ayat ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumi. Maksudnya contoh dalam ayat ni nanti banyak nasihat Allah kata ya ayyuhallazina amanu, antara surah yang paling banyak ya ayyuhallazina amanu adalah surah ni. Ayat surah ni Allah nak cakap adab-adab muslim. Jadi surah Al-Hujurat adalah surah tentang apa? Adab-adab orang Islam yang patut mereka dengar, ni nasihat Allah. Jadi jangan rendah-rendahkan orang lain. Allah kata wahai orang beriman, jangan rendah-rendahkan orang lain. Contoh tiba-tiba dia buat, maknanya apa? Ayat tu dia dengar tak? Tak dengar lah. Wahai orang beriman, ya la ya qatab, jangan umpat orang lain. Tiba-tiba dia buat, maknanya dia dengar tak ayat tu? Tak dengar lah. Ayat ni juga wahai orang beriman, jangan apa? La tuqaddimu, maknanya apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Macam mana tu maksud mendahului? Siapa pernah mendahului Allah dan Rasul? Kita mendahului ke kita ikut? Mana ada orang kata dia mendahului? Ya. Kalau nak lagi faham apa dia? Dia cara nak faham ayat ni, dia bukan ikut sini. Dia kena ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni sebaliknya. Saya kata macam ni. Kalau kita dah ada kat depan, maknanya Allah dan Rasul jadi kat mana? Jadi kat mana? Kat belakang. Jadi kita kata mendahului, kita tak nampak kan? Saya memang tak kan? Semua Quran lah kita utama dalam hidup kita. Sekarang ni kita kata jangan kamu membelakangkan Allah dan Rasul. Faham? Jangan membelakangkan Allah dan Rasul. Banyak tak hari ni kita belakangkan Allah? Banyak tak? Baru rasa. Jangan belakangkan Allah dan Rasul. Sebenarnya kita banyak belakangkan ke tak? Banyak kan? Kalau kita tak belakangkan Allah dan Rasul, kita dah mahir dah Quran ni. Sekarang ni Allah dan Rasul kat belakang. Bila dah tua baru baca Quran. Belakang ke depan? Belakang ke depan? Belakang lah tu. Faham tak? Banyak tak Allah Rasul rupanya duduk belakang. Belakang ni sifat dia lambat. Lah nanti baru nak belajar. Masa muda, masa tengah sihat, masa hebat kuat tu kita gunakan tak? Tak. Belakang ke depan sekarang Allah dan Rasul? Betul tak saya cakap ni? Itulah hakikat dia. Sebab tu kita hidup lagi sebab Allah sayang. Bila kita dapat ayat ni sekarang, alhamdulillah saya dapat baca lagi ayat ni. Dan sekarang saya nak insafi sekarang apa yang saya dah buat dulu. Sebab Allah tak tengok kita masa depan, Allah tengok kita di belakang. Maknanya itulah rahmat Allah. Bayangkan kalau Allah tengok kita masa mula-mula, Allah tak kira yang belakang, Allah kira yang depan. Macam mana? Habis kita. Tapi Allah kata apa? Allah nak tengok apa? Innamal a'malu bil khawatimah. Allah kata, ni hadis Nabi ni sepatutnya kita rasa gembira ni. Innamal a'malu
Bi khawatimah. Apa maksudnya? Sesungguhnya hanyalah nilai amalan-amalan kamu nanti dikira bila? Pada pengakhiran dia. Untungnya kita, alhamdulillah kan. Pada last. Sebab selalunya orang yang mula-mula dia lupa. Last baru dia ingat. Untunglah kita sebab yang last lah kira. Jadi pastikan last kita ni penutup dengan baik. Last saya rupanya saya dah tak belakangkan dah. Walaupun dah tak dapat malah sehebat mana pun. Tapi last saya tak belakang kat Allah Rasul. Faham tak? Jadi ni, itu dia baru nampak bila kata-kata macam tu. Banyak dalam hidup kita, anak kita kan, rupanya belakangkan Allah dan Rasul. Dalam keadaan kita belakangkan dia. Ya. Sesungguhnya tidak lain amalan itu hanyalah amalan itu hanyalah dinilai berdasarkan apa? Akhirnya. Betullah pastikanlah kita husnul khatimah masa akhir. Lepas tu kata Ali ni, ada Sayyidina Ali dia ada buat syair yang best. Dan syair dia tu jadi kata hikmah lah kepada kita. Daripada ayat ni kata Ali ni dia nasihat kepada murid-murid dia, kepada kita semualah umat. Panjang sikit tapi baca lah. Saya tuliskan. Mudah-mudahan kita ingat kata-kata dia. Dia kata apa dia? Okey.
Panjang. Tak apa, nanti saya minta Puan Aisyah cari bagi ni dalam. Okey, ni kata Ali bin Abi Talib satu hari. Dia ingatkan kita ni, kita perhatikan betul-betul ada kata ayat ni. Jadi sama juga kita disebut belakangkan Allah dan Rasul juga maknanya apa? Kita belakangkan apa? Akhirat. Kita banyak dulu selama hidup kita daripada muda sampai tua sekarang ni banyak kita depankan akhirat ke dunia? Sama lah tu. Bila belakangkan Allah dan Rasul maknanya juga kita belakangkan akhirat. Lama sedangkan yang paling yang sekarang ni yang makin dekat dengan kita dunia ke akhirat? Sebab tu akhirnya baru dia terasa rupanya aku dah dekat dengan akhirat. Baru dah dia percaya Allah dan Rasul. Nasib baik Allah bagi. Kalau Allah tak bagi macam mana? Bayangkan. Banyak manusia rugi kan? Jadi apa kata Ali ni? Dia kata irtahalatid dunya mudbirah. Maksud dia dunia ini semakin lama apa? Semakin menjauhi kamu. Dunia semakin membelakangkan kamu. Nampak? Kita dulu depankan dunia. Dia kata mudbirah ni belakang, dubur. Dunia sudah belakangkan kita. Kita duk kejar dia. Rupanya dia tak nak peduli kita pun. Faham tak? Kita duk perasan. Rupanya dia makin lama makin apa? Benci kita. Seolah macam tu. Dunia sedang belakangkan kamu. Wartalatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat sedang apa? Sedang menanti-nanti, makin berdepan dengan kamu. Dia dengar cari kita. Ni kata Ali. Lepas tu dia buat satu analogi yang best. Dia macam ada dua orang ibu. Ada dua orang ibu. Dia dua orang lah induk yang kita duk nak bergantung, nak cari dia. Yang kita rasa kita perlukan lah. Jadi dia kata walikulli wahidatum minhuma banun, dan bagi setiap daripada kedua ni iaitu dunia akhirat ni seolah dia itu ibu dan ada anak-anaknya. Dunia ada anak dia, akhirat pun ada anak. Faham? Jadi sekarang kita ni seolah-olah sama ada kita ni anak siapa? Ibu kita siapa? Ibu kita siapa? Dunia ke akhirat? Faham lah? Jadi kalau macam itik tu ada anak dia, anak dia buat apa? Dia ikut ekor je belakang buntut mak dia tu. Itulah dia gambarkan dunia ni macam tu juga. Dia macam ibu tu kan, dia berjalan, dia tak tengok apa anak dia belakang tu, tapi anak dia ikut dia. Faham? Jadi kamu ni anak siapa? Jadi dia kata kedua-dua tu seolah ada anak-anak dia. Jadi dia kata wa kunu min abna'il akhirah. Jadilah anak-anak akhirat, ikut akhirat tu. Tu ikut belakang akhirat tu. Wala takunu min abna'id dunia. Jangan jadi anak-anak dunia. Kamu duk ikut buntut tu. Sampai sekarang, sampai tu dah nak mati pun ikut lagi buntut dunia tu. Macam tu kah kita? Bukti dia apa? Allah Rasul sekarang kat depan. Quran kat depan saya sekarang, bukan ke belakang lagi dah. Ada kelas Quran, ada pergi cuti-cuti. Mana dia dulu? Mana dulu? Cuti dulu. Tu maknanya jadi anak apa? Anak dunia ke anak akhirat? Faham tak? Tapi sedangkan hakikatnya apa? Dia pedulikan kita sekarang di dunia ni. Tak. Kita duduk belakang dia. Yang duduk sekarang ni sedang pedulikan kita siapa sebenarnya? Akhirat. Jadilah anak dia. Dia sekarang yang menikmati tengok kita. Sedarlah tu. Tu dia nak kata tu. Mendalam tak dia punya? Mendalam. Jadi jadilah, janganlah jadi anak dunia, jadilah anak akhirat. Kenapa? Sebab kenapa kita ramai orang dia suka jadi anak dunia walaupun dia tahu dia akan mati, tapi tak boleh, dia buat juga benda yang sama. Sebab apa? Sebab apa? Seronok. Apa seronok dia? Nampak boleh apa? Boleh kira benda dia cepat dapat. Betul tak? Tu dia kata tu. Tak, hakikatnya tak boleh kira pun. Kiraan tu palsu je. Sebab tu dia kata fa innal yauma amal. Kerana sekarang ni waktu kerja, bukan waktu nak kira. Tapi manusia seolah-olah rasa sekarang ni waktu macam dapat keputusan kira kan. Sedangkan dia buat penat je. Tak ada pun. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang ni waktu untuk sibuk.
Sibuk-sibuk diri buat kerja. Bukan waktu kamu nak seronok kira-kira, bukan. Wa ghadan, dan besok nanti lepas mati hisab. Inilah waktu nak hitung-hitung. Hitung-hitung tengok, wah banyaknya. Waktu tu nanti pun hitung-hitung, bukan sekarang. Wala amal, dan waktu tu tak ada lagi sibuk nak buat kerja. Sorry, tak ada. Tapi kenapa hari ni sekarang, sebab apa? Dia nak seronok-seronok lah. Dia sibuk lah. Sebab tu hidup dia nak, itu je dia kata. Nak apa orang kata? Reward myself, kan? Kan? Betul tak? Ramai tak? Kita kan, slogan dia kan? Reward. Kita kena reward diri kita. Reward awak bukan sekarang. Minta maaf. Reward awak tunggu nanti. Betul tak? Saya nak reward, nak bagi semangat nanti. Saya niaga, kita reward myself. Terus belilah. Kenapa awak beli kenderaan ni? Ini sebab saya dah 10 tahun dah. Ni untuk reward diri saya. Sebenarnya betul ke salah? Salah. Kurang tepat lah. Lebih baik biar Allah reward kita nanti. Itu dia kata, dia ingat kita ni, hari ni sibuk kita buat kerja. Sebab tu sebenarnya ramai dah pencen kan. Nak rehat ke nak buat kerja? Sekarang ni nak rehat ke? Duit masuk dah, tak payah buat kerja dah. Terbalik lah dengan kata-kata ni. Terbalik ni, seolah-olah dia rasa sekarang ni dah masuk syurga pula dah. Betul tak? Tak, belum lagi. Perjalanan hidup belum selesai. Belum. Sekarang lagi masa lagi apa? Kena? Orang kata gila-gila punya buat kerja. Sekarang ni tengok duit pencen yang ada, nak buat kerja apa sekarang? Pergi. Saya dulu tak pernah pergi tempat ni. Impian saya dah tua-tua, saya nak kena pergi sana sini ni. Kan? Tak. Lagi bagus dia nak, biar dia buat apa? Guna duit dia semua untuk pergi ke taman yang lebih hebat nanti. Kan? Lagi dekat dengan ni. Jadi ini sekarang ni waktu untuk buat kerja. Bukan waktu untuk sibuk-sibuk nak gembira dengan apa yang kita dapat. Tak. Bukan. Itulah kata-kata dia mengingatkan kita tentang akhirat ni. Dahulukan Allah dan Rasul. Baik, balik pada ayat surah 49 ayat 1 ni. Dan besok adalah waktu untuk hisab. Kira. Bukan waktu untuk sibuk diri nak buat kerja dah. Jadi sekarang ni bukan masa fikir-fikir nak seronok-seronok. Sekarang bukan masa fikir nak seronok sebenarnya. Sekarang patut kita fikir waktu untuk apa? Cari jalan supaya seronok nanti. Akhirat nanti. Sebab itu ada orang dia rasa dia pergi kerja tu, kan, untuk buat kerja ke? Ramai tak kita? Ramai orang dia rasa dia pergi kerja tu sebab dia pergi tempat dia bekerja. Setiap hari sebenarnya kita pergi tempat yang kemungkinan tempat untuk kita mati, kan? Betul tak? Cuba buka surah 16 ayat 46. Surah 16 ayat 46. Satu. Jadi terjemahan dia ada banyak makna lah. Ya'khuzu tu bukan maksud azab. Dia ni bukan cerita mesti pergi pada orang kafir, tapi untuk manusia yang berjalan ni dalam hidup dia, sedang buat kerja. Jadi ini Allah nak sebut tentang manusia yang itulah kehidupan kita. Daripada ayat 45 kalau tengok, afa aminal ladzina makarul sayyi'at, adakah orang yang dia rasa dalam keadaan dia buat maksiat lah, dia rasa aman, yang mana Allah boleh saja tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dengan bumi, ataupun datang azab Allah secara tiba-tiba dalam keadaan dia tak sedar, au ya'khuzum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau Allah ambil nyawa kita
Masa kita tengah perjalanan ulang-alik, rutin harian kan, insiden ke apa ke, dan begitulah. Jadi baru-baru ni menjadi satu tazkirah besar lah buat kami, saya, sebab salah seorang daripada sahabat lah, ataupun merangkap juga anak murid yang saya kenal dari kecil lah, itu Ustaz sahabat kami Ustaz Barudin lah, di Semak Quran. Anak dia kira anak lelaki sulung lah, umur baru 24 tahun. Kita baru siapa ada yang pergi beraya minggu lepas kan, yang lalu. Kemudian 2 hari lepas tu dapat khabar gembira yang anak dia pun meninggal lah. Muda je, umur 24 tahun. Dan tiba-tiba saja naik tangga, kemudian jatuh dan meninggal. Jadi itulah maknanya apa, banyaklah kan kita dapat dengar khabar yang meninggal ni tiba-tiba je berlaku, tanpa kita boleh jangka, sedar. Yang kita ingat bukanlah maknanya kematian ni muda je, waktu muda je, tapi rupanya tak kira umur, dan kita tak tahu tempat mana kita nak meninggal kan. Jadi sebab itulah pentingnya kita untuk beriman dengan perkara gaib lah. Itu meninggal ni, mati ni satu benda yang sangatlah rahsia daripada Allah. Baik, kita balik pada ayat ni. Jadi kata mereka, wahai Musa, yang mana mereka tidak, di sini kita tengok ada apa dia kata, lan nu'mina laka hatta. Apa makna dia? Lan ni tidak, kami tak akan beriman. Itu makna dia. Kami tak akan sekali-kali beriman. Maksudnya apa? Membenarkan, yakin dengan Nabi Musa lah. Kami tak percaya kat engkau, dia kata. Itu maksud dia. Nabi Musa ada kat sini, kami tak percaya kat engkau Musa. Hatta narallaha jahrah, sehinggalah kami melihat Allah secara apa dia? Mata kasar. Jahrah ni secara mata mata kasar lah, nampak. Jahratan, dalam keadaan mata kepala dia nampak. Apa yang menyebabkan antara soalan macam ni? Sebab Nabi Musa cerita kan, ketika dia bertahanus dengan Allah, dia kata apa? Wa kallama Allahu Musa takliman. Allah berbicara dengan dia dan sebagainya. Jadi kaum dia ni, Bani Israel ni, sikap dia, pemikiran dia ni, nama dia apa? Materialistik. Faham? Apa bahasa Arab dia? Ada nama istilah dia, materialistik. Dari sudut apa sajalah. Dan dia nak beriman mesti dengan apa? Benda yang dia boleh ukur dengan mata dia. Ini sebagaimana dalam surah 30 ayat 7 Allah sebut juga. 30 ayat 7. Pemikiran ni ada pada kita semua juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Apa dia? Jadi mereka hanya belajar sampailah mereka pandai tentang perkara apa? Yang zahir. Apa maksud dia?
Ni kita nak pandang sudut mana? Dia ada banyak sudut sebenarnya. Contohnya pandang sudut material dalam bentuk dunia lah. Belajar tentang dunia ni tapi lupakan agama dia, contoh tinggalkan Quran dan sebagainya, satu hal. Tapi dari sudut ibadah pun ada juga macam tu. Dia nak belajar nak tahu buat ibadah supaya apa? Supaya dia dapat zahirkan sesuatu secara material juga. Dapat nampak, faham? Nak nampak sesuatu, dapat sesuatu ilmu yang boleh ditonjolkan dan sebagainya. Tak kebal ke apa ke, ini masalah juga, ada juga. Semua ini mesti ukuran dia macam tu. Contohnya belajar agama sebab apa? Contohnya dia rajin sedekah sebab dia nampak murah rezeki dia. Faham tak? Supaya rezeki dia nampak, dia bertambah-tambah, harta benda dia ni, material dia bertambah. Jadi dia boleh belajar agama, ibadah pun tujuan untuk apa? Material juga. Belajar agama untuk material juga. Jadi banyak sudut lah. Jadi ini termasuk sebenarnya. Faham? Ini termasuk juga. Jadi kita tujuan belajar sebenarnya untuk apa? Untuk akhirat tu. Tu yang paling, yang besar, yang sebenar-benar lah. Dia nak nampak juga. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut pada akhir zaman nanti ramai orang, dia, Nabi kata dalam hadis tu panjang, tu misat dunia bi amalil akhirah. Akan ada manusia yang sebenarnya dia sedang apa? Tu misal apa? Dia kutip semua dunia material, tapi dengan cara amalan akhirat. Faham? Cerita pasal ni, tapi rupanya untuk kutip dunia. Jadi pastikan kita bangun malam tu untuk apa? Untuk nanti boleh nampak sesuatu yang luar biasa. Itu bukan ajaran agama. Dia suruh buat pelik-pelik, nanti kamu akan sampai satu makam yang dapat sesuatu yang kita kata mencari adat. Adakah itu maksudnya? Oh tak. Bukan itu, tak ada. Jadi itu kadang-kadang itu sama, itulah materialism juga. Sama macam ni, dia nak sampai makam, dapat makam, nampak apa? Makam dia sampai nak nampak makam apa? Baru nak beriman. Nampak Tuhan. Ada tak ajaran Islam macam tu? Ada. Dia nak sampai nampak dengan, bertemu dengan siapa? Tuhan betul-betul secara nyata. Adakah itu tanda benarnya dia? Jadi perangai sama macam Yahudi juga. Tengok permintaan dia yang macam ni. Tidak. Faham? Jadi benda-benda macam ni kita kena jaga juga. Dari satu sudut. Ya. Mana? Ni. Mencari dunia. Iltamasan. Ada alif. Dengan perbuat amalan, amal-amal akhirat. Apa amal akhirat? Apa amal akhirat? Solat, zikir, lagi? Infak, lagi? Semua ni amal akhirat. Tujuan dia zikir, dia buat zikir juta kali, rupanya untuk apa? Supaya kebal. Supaya boleh buat yang lain orang yang tak dapat buat. Contoh. Boleh tak macam tu? Ni antaranya juga. Tapi tu kena jaga-jaga sebab tu. Pentingnya apa? Sunnah Nabi penting. Nabi dah ajar dah sekadar yang patut. Boleh dia akan buat satu benda yang macam ni juga. Yang luar biasa, dia nak yang lebih dari dia. Contohnya dia nak nyamakan, kita juga mesti sama dapat macam yang Nabi dapat. Faham tak? Mana ada? Ni samalah. Sebab apa? Nabi Musa kan dia bercakap dengan Allah. Kan? Kemudian dia juga ada permintaan apa dia? Nak menambahkan iman dia. Dia minta apa? Melihat. Lalu dia pengsan.
Jadi dia tahu tu, dia pun nak samalah. Adakah kita mesti macam tu juga? Baru tanda kita ni benar-benar Islam kita solid? Tak boleh. Faham satu benda-benda tak. Tak pernah pun ada sahabat yang macam tu buat. Demikian juga kita kena jaga dalam benda ni, dia berlebihan. Hulu dah, jangan sampai tahap tu lah. Jadi kita juga bolehlah nanti pergi Isra' juga ke, berada di tu kan, Mi'raj juga ke. Tak. Cukup lah, itu untuk Nabi saja, tak ada lagi dah. Kita nak lihat Nabi juga, macam sahabat lu, boleh tak? Nabi dah wafat dah ni. Mimpi lain, tapi lihat saya Nabi memang yaqazah ada. Boleh? Dibenarkan tak? Tak ada. Faham Dia dah langgar banyak ayat Quran. Jadi benda-benda macam ni, itu nama dia matter. Matter ni benda yang apa? Matter ni benda apa? Yang macam tu. Baru dia rasa, oh yes, inilah iman betul-betul. Ya, yang boleh disentuh, yang boleh dia ni. Faham? Sifat macam tu. Faham? Kena betulkan bab-bab macam tu lah. Okey. Jadi mengutip, mencari. Mengutip dunia. Mengutip dunia ni. Ya. Apa yang boleh di dunia ni? Apa mata kita perlu di dunia, mata kita nak tengok lah. Contohnya. Jadi banyak perkara yang sekadar yang Allah tunjukkan cukup untuk apa? Jadikan kita ni beriman sebenarnya. Yang bukan perlu sampai yang luar biasa pun. Dengan apa yang ada, dengan kematian, dengan kita ni hidup dalam diri kita sendiri pun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kan orang tanya kan. Kita tengok kita ni pun menunjukkan apa dia? Benarnya wahyu ni lah. Semua benda tu cukup dah untuk jadikan kita ni orang yang benar-benar beriman lah. Jadi permintaan mereka ni, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada kau sehinggalah kami dapat juga lihat Allah secara nyata dengan mata kasar kami. Baik. Sedangkan Allah ni sebut dalam surah 6 ayat 103. 6 103 11. Kita nak habis pukul berapa? 11.30 Surah 6 103. Muka surat jadi la tugrikuhul absar, tidaklah Allah tu dia boleh dilihat dengan mata yang sekarang ni. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan dia lah yang melihat segalanya. Wa huwa latiful khabir, dan dia maha halus, lagi maha mengetahui, khabir. Jadi dunia ni satu lagi, kita kena beriman yang kita akan melihat tak dengan Allah. Allah nanti kita akan lihat ke tak? Pencipta kita. Ada tak? Ada dalil tak? Ada dalil tak kita akan lihat Allah? Surah apa dia? Ini akidah Ahlussunnah, dia lihat Allah akhirat nanti, bukan sekarang. Tu nikmat paling besar kat syurga. Adalah hadis panjang tentang tu. Nikmat paling besar kat syurga adalah itulah dia. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 19. Ayat 24.
Ayat 22 hingga 24 dan 23 Surah Al-Qiyamah surah nombor 75. Surah 75 ayat 22 hingga 23. Tu antara dia. Apa ayat dia? Wujuhui yauma izin nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah, berseri-seri gembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada penciptanya mereka melihat. Jadi ayat ni ditafsirkan dalam satu hadis. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, "Idza daqala ahlal jannah al-jannah." Apabila masuknya seorang ahli syurga ke dalam syurga. Ini dalam Sahih Muslim. Qala, kata Allah berfirman, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, turidu na syai'an azidakum, adakah kamu mahu satu lagi aku tambahkan? Jadi dia masuk syurga dah. Lalu Allah tanya, kamu nak tak aku tambah lagi apa-apa? Allah tanya kepada siapa? Ahli syurga. Kemudian fayaqulu, lalu ahli syurga tak cakap kat Allah, apa dia? Alam tabyaddu wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Kemudian dia kata lagi, alam tudkhilna jannah, bukankah engkau telah masukkan kami dalam syurga ni? Kemudian dia kata lagi, wa tunajjina minan nar, dan engkau telah selamatkan kami daripada neraka. Cukuplah, itu dah nikmat besar dah untuk kami. Lalu Allah kata apa? Qala fayakshifu al-hijaba, lalu dia menyingkapkan hijab. Allah menyingkapkan hijab. Fama a'tu syai'an ahabba ilaihim min nazari ila rabbihim, dan tidak ada yang lebih hebat daripada nikmat syurga itu melainkan apa dia? Ketika mana itu dia. Ni saat paling best. Mereka memandang nazar ila rabbihim, memandang kepada apa? Pencipta mereka. Jadi ni dalam hadis ni menyebutkan tentang hal tersebut. Kemudian Nabi baca dalam surah Yunus, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan surah Yunus ada 26 pula. Itulah maksudnya tambahan yang ada dalam syurga. Syurga dah nikmat dah. Tambahan dia yang paling hebat apa dia? Memandang kepada pencipta. Itu nikmat yang paling besar lah. Tapi kat mana? Jadi sifat syurga ni dia sempurna, mulia. Dunia tak melayakkan untuk kita lihat yang hina, yang musnah, yang akan binasa ni. Sebab tu tak ada. Sebab tu pernah Nabi Musa minta untuk lihat Allah. Itu dalam surah 7 ayat berapa? Satu 43. 7:143. Surah 7 143. Ni walamma jaa Musa, dan ketika Musa telah sampai, datang miqatina, kepada tempat najat lah, miqat. Wa kallamahu rabbuhu, lalu Allah berkata-kata kepadanya. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah apa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu. Anzur ilaik, aku nak memandang kepada engkau. Lalu qala lan tarani, Allah berfirman apa? Engkau tidak akan dapat lihat aku. Dunia ni bukan masanya untuk fikir macam itu. Jadi walakin anzur ila al-jabal, tetapi lihatlah pada gunung, bukit tu. Fa in istaqarra makanahu
Fasaufa tarawni, jika kekal berada di tempat tu maka engkau dapat. Tapi falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, lalu ketika tajalla ni apa? Nak menampakkanlah gunung tu pun hancur binasa dan Musa pun pingsan. Jadi itu maknanya mustahil untuk sesiapa pun melihat Allah saat di dunia ni, tak ada. Bahkan Nabi juga. Tapi berbeza permintaan Nabi Musa ni atas dasar apa? Dia sama macam Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim pernah tak minta Allah satu benda yang luar biasa. Ini sifat para Nabi ya. Jadi permintaan dia berbeza. Bukan minta sebab, dia minta sebab nak tambah iman. Itu beza dia. Dalam surah 2 ayat 260. 260 juga. Ini kisah Nabi Ibrahim. Dua enam kosong. Yo 14 32 26 kosong. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan apabila Ibrahim berkata kepada Tuhannya, perlihatkanlah bagaimana engkau hidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Dari Allah bertanya, adakah engkau tak beriman? Tak yakin? Tu'min maksudnya tak yakin. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala, aku yakin, beriman. Walakin liyatma'inna al-qalbi. Tetapi tujuannya untuk menambah iman. Menambah keyakinan. Sebab itu sifat kita ni nak beriman ni, Allah perintah untuk kita bukan sekadar cakap-cakap je, tak. Sebab tak sama dengar dengan telinga dengan lihat dengan mata. Percaya sesuatu tu tak sama lihat dengan telinga dan dengar dengan mata. Demikian juga kita ni hari ni, contohlah kita cerita pasal apa? Jihad, tolong orang, kan? Kita cerita je, tapi kita tak pernah pergi pun. Jadi dia beza tak dengan orang yang berdepan dengan melihat dengan mata, dengan cakap-cakap je? Tak sama. Demikianlah. Sebab itulah Allah perintah untuk para sahabat ni semua sampai tahap apa? Islam ni pergi perang, kena keluarkan semuanya. Sifat dia macam tu. Inilah jalan untuk dekat dengan Allah. Sebab tu Allah kata dalam surah 5 ayat 35, Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Cuba tengok surah 5 ayat 35 tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah wahai orang beriman, dan cari jalan untuk apa? Dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Wajahidu. Korbankanlah harta benda kamu. Baru nampak apa yang Allah sebut tu betul ke tak betul. Apa yang Allah janjikan tu benar atau salah. Sebab dengan hal tersebut boleh menambahkan iman kita lah. Jadi kalau kita contohnya sini ada pernah buat program tak mana? Macam saya dulu di Ampang dulu, kami pergi, sekarang tak buat dah lah sebab ada kekangan tak cukup tempat orang asli. Kita kat orang asli ke dakwah kan, bila pergi baru tahulah punya susahnya. Dengan macam-macamnya, dengan bercampur dalam satu rumah tu, ada Islam, ada Kristiannya, dengan anjingnya, dan diorang datang, diorang ni jenis apa? Apa orang kata? Bukan kerumun. Diorang tak akan mudah untuk ni.
Gaul ni. Memang betul-betul ni. Kita kena datang, bukan tak boleh datang kosong-kosong kena datang apa? Bawa macam-macam tu. Itu tak boleh sekali, setiap kali memang kena tu. Baru dah keluar baru dah ada. Dan jadi memang susah, sangat susah lah. Dan dia yang pertama kita kena buat apa dulu dengan dia orang? Terus pergi kat dia orang tak boleh. Kita kena pegang tok batin ni. Sebab tok batin dia ni lebih hebat daripada PM. Apa dia cakap semua lagi hebat dia punya ikut, dia punya follow daripada raja sendiri pun. Kalah lah raja. Begitu sekali. Kalau kita dapat pegang tu senang lah. Jadi dia cakap apa je semua ikut je lah. Pergi lewat, pergi dengar macam tu lah. Tapi begitulah, dia tak boleh sekejap. Dia kena lama. Sebab tu dia akan cepat. Memang mencabar lah macam-macam. Jadi bila pergi baru tahulah. Sama juga dengan kita ni tadabbur, kita kata ni. Kita kata dakwah ni kan. Jadi kita kena buat satu benda yang kita kena pergilah juga kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lah, memang kena usahakan. Cuba tengok satu Sekarang ni kita masih statik lagi lah belajar dia beza sikit. Dia akan datang sesuatu yang saya mungkin kita ni masih lagi dalam hal tu lemah sikit lah, tak buat lagi. Tapi kita ada join lah macam yang lain buat aktiviti tentang aktiviti keluar-keluar ni kan. Pergi jumpa asnaf tentang Quran ni, mereka sebenarnya nak tapi tak ada orang yang datang. Jadi kita kena usahakan benda-benda macam itulah. Sebab itu apa ni, orang beriman ni kita kena datang sendiri kena lihat. Antaranya yang pertama sekali buat apa? Ayat-ayat Allah ni kita sendiri kena tadabbur. Itu paling mudah sekali. Tadabburlah Quran. Quran ni bukan sekadar baca-baca tak. Iman ni tengok, bahkan Nabi Ibrahim apa dia? Dia minta lagi tambah iman. Nabi dah cukup dah mantap dah iman dia, tapi dia minta lagi tambah iman. Dan Allah berikan dia sesuai dengan kapasiti dia tu. Kita pula yang iman tak mana, tengok Quran pun tak. Patut tak? Tak. Bila beritahu ayat ni tak nak tengok pun. Contohlah saya suruh buka, ini payah, memang payah. Kan nak kena selak pula, tak biasa ni. Tapi bila lagi kita nak buat lihat ayat-ayat Allah macam tu? Bila lagi? Dulu kita boleh selak buku teks bukan main lagi kan, siap highlight lagi, tebal-tebal, muka surat pun tak tahu. Kenapa kita boleh buat? Kenapa bila Quran ni nak tadabbur, nak buka ayat ni selak kita malas? Kenapa? Sombongkah kita dengan kalam yang mulia ni? Kalau tadabbur, payahlah tadabbur, nanti nak kena buka ayat. Dia suka dengar dengan telinga je, dengar orang ustaz cakap-cakap, dengar lepas tu balik. Itukah ilmu kita hari ni? Orang Islam? Itukah patutkah kita macam tu je biar orang Islam macam tu? Dia suka duduk menyandar je, dengar lepas tu balik. Itukah orang Islam yang akan maju Islam ni? Tak. Tak patut. Faham Tengok kita, macam mana kita dengan Quran? Gairah tak kita nak lihat ayat? Tak sabar ni dalil. Saya nak baca, nak tengok sendiri ayat ni. Kalau ustaz cakap salah, saya nampak kat situ, ni dalil. Ke kita jenis suka dengar gitu je? Cuba ubah. Faham Memang macam apa? Lepas tu tadabbur ni orang tak suka sangat sebab nak kena buka ayat ni. Nak kena tulis hadis panjang-panjang, dia suka dengar je. Tak Nabi tadi kaifa arini tuhiyal mauta. Nabi pun nak lihat sampai macam tu. Kita Quran pun tak nak lihat. Patut tak? Tak patut. Jadi ini satu benda yang kita cuba fikirkan. Tiba-tiba kita duduk sama-sama dengan dalam syurga, kita berangan nak sama-sama dengan siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Diorang sampai pergi perang tu nampak tu. Kita macam tu tiba-tiba boleh ke duduk sebelah? Pelik dia orang tengok kamu ada sebelah. Kamu buat apa dulu masa kat dunia dengan Quran? Boleh ke macam tu? Cuba fikir kan. Melayakkan kita ke nak duduk bersama dalam syurga macam tu. Kalau benda mudah pun kita tak sanggup nak buat. Tapi doa kan, bukan main lagi. Ini satu benda yang kita kena lihat. Cuba perhatikan. Saya cakap ni diri saya sekali. Kita kena begitulah. Nak dapat rahmat Allah ni dia bukan boleh angan-angan tak. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-imanu laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman tu bukannya sekadar tamanni, angan-angan dan tahalli. Tahalli ni apa? Hias-hias je dengan pakaian nampak beriman, tak.
Tapi dengan tasdik dengan hati dan juga buat dengan tindakan dia sungguh-sungguh. Itulah iman. Itu cumanya apa, tak boleh berlebihan dalam hal yang patutlah. Macam kaum ni. Dan mereka ni buat bukan sebab apa? Bukan sebab nak tambah iman, tapi sebab apa? Nak ingkari. Ini yang tercela. Sebab tu Nabi Musa dia kena tak Allah matikan dia? Tak, dia sekadar pengsan je. Tapi yang ini Allah sambar dengan petir. Allah sambar dengan petir. Fa'akhazatkumus sa'iqah. Lalu Allah pun menyambar mereka dengan halilintar disebut api dari langit. Wa antum turun dalam keadaan mereka sini sama-sama dapat melihat keadaan mereka ketika mereka dipanah petir tersebut. Jadi ini adalah yang kena ni, yang minta ni siapa? Bani Israel yang ingkar ke Bani Israel yang mana ni? Sebelum ayat ni kita dah baca dah yang kena bunuh diri kan. Jadi ada pendapat yang sebahagian daripada tu selepas tu Nabi Musa didoa, semoga Allah ampun kalau Allah kabulkan. Jadi sebahagiannya yang tak buat maksiat ni, yang selamat ni, dia pilih. Allah pilih. Allah perintah untuk pilih 70 orang yang terbaik. Jadi bayangkan ni, yang cakap ni 70 orang yang kira paling beriman lah tu pun buat perangai ni juga. Kan? Ni kira yang terbaik lah ni 70 orang. Tapi buat perangai yang buruk juga lagi. Jadi begitulah keadaan umat yang Bani Israel ni. Baik. Jadi dalam satu daripada Ibnu Abbas, apa cara kita ni? Adakah nak beriman ni? Jadi dia kata ni dalam satu asar dia kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Jadi kita fikirkan tentang perbuatan Allah yang Allah buat, tentang ciptaan dia, tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Itu cara kita. Jangan duk fikir tentang dia. Tentang, sebab yang ditanya kita, Allah tak akan ditanya tentang apa yang dia buat. Dalam surah Surah Al-Anbiya ayat 23. Surah Al-Anbiya ayat 23. Al-Anbiya surah 21. Ayat 23. Pendek je, mudah kita nak ingat. Jadi bila kita nak persoalkan tentang apa yang Allah buat, janganlah yang kita langgar ayat ni. Sedangkan kita yang dipersoalkan nanti. Jadi jom fikirkan apa yang Allah cipta ni, apa kita boleh gunakan supaya apa kita selamat daripada dipersoal nanti di akhirat. Itu yang kita kena fikirkan. Kita sibuk nak persoalkan tentang Allah ni, tak payahlah. Sibuk Allah ni apa-apa, tak payah pincang benda tu. Itu bukan masanya. Sebab apa?
Nanti dia tak akan kena tanya pun, yang kena tanya kita. Jadi sibukkan dengan apa yang bakal kita disoal. Sebab Allah kata apa? La yus'alu amma yaf'al. Allah tak akan ditanya dengan apa yang dia buat. Suka dia lah, dia yang cipta kita, dia nak buat apa pun. Kan? Jadi Allah. Sedangkan apa? Wahum yus'al. Kamu mereka yang akan ditanya. Jadi sebab itulah manusia ni kadang kita berbincang benda yang tak perlu. Kan? Berlebih-lebihan dalam tu. Sibuklah dengan amal yang patut kita buat. Persediaan untuk kita ni menghadapi hari pertanyaan nanti di akhirat. Sebab itu dia yang patut kita lakukan lah. Jadi inilah, cukuplah sekadar ini lah. Jadi umat ini sambar petik akibat daripada sesuatu yang tak patut mereka, yang berlebihan dalam hal yang tak patut mereka masuk campur lah. Minta kepada Nabi mereka ni. Nanti kita sambung lagi ayat ni setelah apa yang berlaku lepas ni, apa yang berlaku selepas tu. Baik. Jadi mudah-mudahan kita berusahalah dalam rangka untuk menambahkan iman kita dengan kita berikan hak Quran ni betul-betul. Berikan hak Quran ni dengan cara ni, depankan Quran dalam hidup kita. Muliakan Quran dengan cara yang patut. Memahami ayat-ayat dia, tadabbur ayat dia. Paksa diri kita untuk banyakkan memerhatikan ayat-ayat dan memahami makna-makna dia, dan supaya dapat kita laksanakanlah daripada apa yang kita telah pelajari ni. Baik. Dan pahala Quran ni dia al-ajru ala qadaril masyaqqah. Al-ajru ala qadar masyaqqah. Al-ajru ni apa? Ganjaran. Al-ajru ni apa? Upah. Kita panggil bahasa kita upah, sebab itulah sifat manusia ni. Hidup yang perlukan sesuatu, reward. Kita memang macam tu. Sebab tu Allah ni bagi banyak upah. Allah sebut ajru ni maknanya itu. Sebab sifat manusia Allah cipta memang macam tu. Jadi upah ni di atas kadar apa ni? Masyaqqah ni kesusahan. Sebab tu orang yang datang kelas ni, pahala Quran dia tak sama. Belajar sama, pahala mungkin masing-masing. Siapa tempat lagi jauh, kalau jauh pula dia dengan kenderaan apa, mana lebih dapat panas banyak. Ada orang dia dekat je tak dapat panas sangat. Macam-macam pahala tu beza. Ada orang tadi dia berat nak pergi, tapi dia lawan juga, gagah. Ada orang memang biasa je, dia memang pergi, tak rasa. Yang gagah lawan tu, tengok dia lawan tu apa, pahala dia besar. Berbeza-beza semua, walaupun satu tempat yang sama. Niat pun pahala dah berbeza tu, niat. Ada orang dia pergi sebab apa? Nak jumpa kawan, nak makan tadi, contoh. Ada orang sebab nak belajar. Itu pun dah membezakan dah. Dan satu lagi, bukti pahala dia tu betul-betul Allah terima, apa dia? Ni kata-kata lagi. Jadi apa dia? Sawabul hasan al saya suka bagi pendek-pendek macam ni sebab dia sebagai point kita terus mudah nak ambil. Dia panjang-panjang kadang-kadang istilah. Tengok Jadi sekarang kita, kalau kita faham ni, kita boleh ukur kebaikan kita ni sebenarnya Allah suka ke tak suka selama ni. Apa dia kata ni? Sawabul hasanah. Apa maksud dia? Sawab apa? Ganjaran. Ganjaran bagi satu kebaikan yang kita buat. Apa dia ganjaran dia sebenarnya? Al-hasanatu ba'daha, iaitu kebaikan yang seterusnya. Jadi kita tengok bila kita buat sesuatu yang baik, kita ulang tak buat?
Kalau kita tak ulang, rupa-rupanya apa yang kita buat tu tak ada apa-apa. Bukti dia buat tu sebenarnya apa? Adalah kebaikan untuk dia adalah apa? Dia akan buat kebaikan seterusnya. Faham? Ganjaran bagi satu kebaikan, contohnya kita nak sedekah ataupun kita nak belajar. Bukti dia apa? Lepas tu dia akan ulang buat benda tu. Itu tanda Allah redha dengan tu. Betul kan? Mudah-mudahan apa yang kita buat ni, kebaikan kita buat, kita memang ulang sampai sekarang. Betul banyak dulu kebaikan kita dah buat, rupanya kita buat. Maknanya apa? Itu tanda apa? Kita jaga-jaga. Faham? Jadi cuba tengok balik, ukur balik. Tanda kebaikan kita itu menepati dan Allah redha dan Allah sayang, apa dia? Allah akan anjurkan kita untuk apa? Buat. Allah dan Allah mudahkan untuk kita buat. Apa dalil ni dalam Quran? Ada tak? Cuba buka surah 82 Al-Lail. Ayat 4 sampai ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 4, 5, 6, 7 lah kita kata. Al-Lail kan? Al-Lail ayat berapa? 92. Al-Lail surah nombor 92. Cuba buka. Buku surah berapa? Juz Amma. Walaili iza yaksha wa nahari iza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ayat 4. Usaha kamu semua berbeza-beza, pahala berbeza-beza, cara datang berbeza, niat berbeza-beza, semua berbeza. Inna sa'yakum la syatta. Kita semua ni manusia berbeza-beza. Bahkan ada nanti orang yang suami isteri yang sama-sama dulu, rupanya nanti di akhirat apa dia? Macam langit dengan bumi tempat dia. Begitu sekali. Orang yang bersama-sama dalam satu tempat yang sama, bahkan nanti macam langit dan bumi. Ya, orang yang berpuasa sama-sama, rupanya puasa seorang tu macam langit, puasa seorang tu macam bumi je, tak ada apa-apa. Jadi inna sa'yakum lasyatta. Kemudian Allah kata apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Maka ada pun orang yang kerja dia suka apa? Berikan. Bukan maksudnya beri harta je, berikan masa dia, berikan tenaga dia, semuanya untuk apa? Kerana dia takwa kepada Allah. Dalam keadaan dia takwa kepada Allah. Apa dia? Dan dalam keadaan niat dia betul kerana Allah. Kerana apa niat dia? Membenarkan husna. Husna tu apa? Apa kebaikan? Kita kena detail sikit baru kita nampak husna apa. Apa yang kita nak husnakan, nak benarkan husna apa? Kita boleh baca ayat tu kan? Kebaikan lah Ustaz. Apa husna? Secara umum kebaikan ni dua yang kita nak. Kebaikan dunia dan kita doakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Okey, apa kebaikan dunia dan akhirat husna tu? Jadi husna yang pertama adalah pahala. Apa dia? Perintah Allah. Amrullah. Perintah Allah. Perintah Allah semua kebaikan. Faham? Perintah Allah kat dunia kan, Allah suruh buat, itu pasti dapat kebaikan, pasti dapat pahala punya. Itu husna yang pertama. Kita benarkan semua perintah Allah dan Rasul. Itulah husna kat dunia. Dan kat akhirat apa? Keampunan Allah dan syurga. Itu husna akhirat. Maghfiratun minallah wa ridwanahu. Maghfirah wa ridwanallah. Keampunan dan redha Allah, itu husna ke akhirat yang kita nak. Itulah dua bentuk husna. Perintah dunia, perintah Allah dan Rasul itu terbaik, husna. Dan juga keampunan Allah di akhirat, dan juga redha dia. Apa redha Allah? Allah bagi syurga. Kebaikan. Jadi dia benarkan tu. Dia buat sebenarnya, dia akta ni apa? Dia beri apa-apa macam banyak benda. Dia beri masa, dia beri apa semua ni, diri dia ni, harta dia, semua. Kerana dia takwa kepada Allah, kerana dia benarkan apa? Itu dia. Perintah Allah dan juga janji Allah di akhirat. Apa Allah buat? Tanda betul-betul dia pasang dua benda ni, ayat ni tadi. Apa akan dapat pada dia? Fasanu yassiruhu lil. Dia mesti nak buat kebaikan lepas tu. Tapi kalau dia sempit je tu, susah je tu kan. Dia buat bermusim. Contohnya Ramadan lah. Berapa banyak orang yang sama lagi tengok Quran macam Ramadan masa dia tengok? Ada lagi tak? Tadarus Ramadan habis kan, khatam kan? Sekarang ni berapa helai dah kita buka Quran? Kan? Contoh, mudah.
Itu ada masalah lah. Tanda Allah sayang orang itu apa dia? Allah akan mudahkan dia untuk buat selanjutnya. Makin lama makin banyak, bukan makin sikit. Contoh dunia kita pandai ukur kan. Tanda orang tu sukses kat dunia apa dia? Rumah baru, rumah makin besar, kereta lagi tukar kan. Oh, dia sukses. Pernah tak kita ukur iman kita ni, tanda iman kita tambah? Apa dia? Tak pernah kan? Tanda iman tambah, makin dekat dia dengan Quran, makin banyak Quran. Dia pula dah mengajar pula dah. Dia pula dah banyak buat. Itu tanda dia. Tapi kalau macam mana harta bertambah, itu bukti orang tu berjaya. Macam mana iman dia pula bertambah, iman dia tu meningkat, tanda dia apa? Dengan amal-amal dia tu. Amal dia bukan sekadar kekal. Kekal tu tak sukses, dia bertambah. Zadahu imanan. Bertambah iman dia, bertambah amal dia. Jadi itu yang sepatutnya. Inilah tanda. Sebab itulah kita kena apa? Banyak tadabbur dan doa. Mudah-mudahan Allah rasa jadikan kita ni termasuk orang yang cinta kepada apa yang Allah cintai. Okey. Sampai sini dulu. Ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya. Soalan apa-apa lah. Confused ke? Apa yang saya cakap tadi macam contoh bukanlah maksudnya kita nak ni Itu untuk diri saya juga. Kadang-kadang saya pun bimbang juga. Orang muda cakap, orang tu faham lain. Kita muda yang ajar ni. Kadang-kadang kita ni kita ni kurang warak sikit dalam bab tu. Saya mohon maaf banyak-banyak lah kan. Macam saya kata tadi tentang mendepankan Allah dan Rasul. Apa dia? Dah tua nak belajar. Itu bukan maknanya saya nak ni tak. Jangan, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada rasa. Bukan. Itu duduk kesedaran sama-sama kita. Ni sebenarnya dia balik kepada diri saya juga. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu semualah kalau ada dia sempat sempena ya, tapi bila lagi nak cakap macam ni kan. Kulil haq walau kana murran, cakaplah walaupun pedih. Cakaplah benda betul walaupun ia pedih. Ya. Orang yang kata kita riak, kita tak riak ke maksud dia? Kita bimbang, kita terjerumus dalam riak lah. Kita rasa kita orang lain tak nak ajar. Okey. Betul. Jadi itu ujianlah kepada hati kita semualah. Sebab itulah sifat orang beriman ni dia apa? Orang takwa ni dia tak macam tu. Sebab tu kita kadang-kadang pernah rasa tak boleh rasa banyak. Poin utama dia sebenarnya lagi banyak kita buat dosa. Sebab tu dalam Quran kita buat sebab kita dapat syurga nanti. Kita buat amalan banyak-banyak ni. Kenapa orang tu boleh rasa riak ni? Sebab dia rasa bukan. Kenapa kita boleh rasa riak? Sebab dia rasa dia lebih baik dari orang lain. Sebab dia rasa dia kurang dosa. Sedangkan tak ada pun ayat dalam Quran cakap cari pahala banyak-banyak. Tak ada. Allah suruh cakap apa? Wasari'u ila maghfirah. Ayat dalam Quran yang banyak cakap suruh kita segera cari keampunan. Kenapa? Sebab kita banyak dosa. Bila kita buat amalan, sebab apa saya buat amalan? Sebab saya nak cari keampunan Allah. Adakah kita nak riak dah? Susah. Tapi dia buat amalan sebab dia rasa apa? Saya dah nak buat banyak pahala. Itu yang jadi riak tu. Dia rasa lebih baik. Tak. Lagi banyak kita buat amal, lagi kita rasa apa? Dosa saya sangat banyak. Dia tak akan berhenti buat amalan. Sebab tu Allah suruh carilah keampunan. Sebab apa? Kamu memang banyak dosa. Faham? Itu je cara dia kita nak elak tu. Dan amalan yang terbaik adalah sembunyikan. Itu terbaik. Amalan yang patut sembunyi. Apa amalan yang patut sembunyi? Puasa, solat, patut sembunyi.
Yang tak patut sembunyi kadang-kadang lah, ikut situasi apa dia? Infak je. Itu je. Yang lain tu sepatutnya sembunyi. Solat tak payah cerita. Sebab dia hubungan apa? Hablum minallah saja. Bukan hablum minan nas pun. Kenapa nak cerita? Puasa pun sama. Puasa bila terdesak baru kita kata saya puasa. Tapi kalau boleh, kalau orang tak tanya, tak payah cakap apa-apa. Itu mendatangkan, kita jaga amalan supaya kita tak rasa riak tu. Orang tak tahu pun dia ni memang kaki puasa, dia ni memang puasa apa, dia pun dengar orang cakap kan. Itu datang apa itu? Ujub. Faham tak? Punca dia apa, mungkin dia pernah beritahu. Sebab tu kalau boleh tak payah pun siapa beritahu, saya memang tak pernah miss puasa ni. Sampai orang tahu dah, dia dengar, dia jadi suka pula, semua pula dia suka orang dengar kan. Dia punya kebaikan kat orang lain. Kan ada masalah tu. Lepas tu amalan terbaik dengan Allah kita sembunyikan. Sedekah tu kalau terpaksa beritahu sebab nanti orang ingat kita makan duit ke apa kan, cerita. Itu saja, sebab tu je. Itu je cara nak jaga. Yang pertama sekali, buat amal sebab supaya dosa kita tu dihapuskan, untuk tampas segala dosa. Itulah tujuan buat amalan yang utama. Bukan sebab saya ni dah banyak pahala. Tak. Faham Ingatlah tujuan kita sedekah kebaikan sebab apa? Supaya ia menghapuskan dosa-dosa. Faham itu pertama. Yang kedua, sembunyikan amalan lah. Mudah-mudahan. Dan yang ketiga, doa supaya kita masuk orang yang jauh daripada riak lah. Doakan. Apa dia kata? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi syai'an. Boleh juga doa tu. Sebab riak ni termasuk apa? Dia syirik. Faham Dia syirik sebab apa dia syirik? Kenapa riak ni dekat dengan syirik? Dia syirik kecil. Sebab dia buat amalan sebab dia sepatutnya amalan tu ditunjuk untuk tunjuk kat siapa? Untuk kat Allah. Tapi dia buat sebab untuk tunjuk kat orang. Dia dah kongsi tujuan. Bila kongsi tujuan, jadi apa? Syirik, syarikat dia kongsi. Itu nama dia. Faham? Tujuan sepatutnya untuk Allah. Kita letak tujuan untuk, faham? Kita dah syirikkan tujuan ibadah tadi. Itulah syirik yang paling banyak Nabi takut. Dia jagalah supaya apa? Terjaga diri kita daripada amalan-amalan yang boleh menghancurkan amalan kita lah, iaitu riak. Jadi dia dekat-dekat tu, riak, sum'ah, ujub, takbur, semua dia dekat-dekat. Baik, sampai sini dululah. Ada soalan kan? Okey, jadi sebenarnya ya. Bahasa Arab. Surah Ali Imran 178. Ali Imran 178. Beza an-nama dengan in-nama. An-nama, in-nama sama je. Sama. Semuanya beza je. An-nama tu dia dekat tengah, biasanya kat tengah-tengah. In-nama tu mula-mula. Tak apa tu nanti lanjut lah. Kita boleh beritahu. Okey. Kita doa-doa kepada orang yang beri kita makan lah. Hari ni cuba ikut saya. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, ini sunnah antaranya Nabi doa simple je. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri kami makan, dan berilah minum kepada orang yang beri kami minum. Kenapa? Sebab itu fitrah manusia. Fitrah manusia ni memang lalu cipta untuk makan dan minum. Dan makan dan minum ni satu nikmat lah yang Allah beri kat dunia lagi, dan nikmat yang kekal kat akhirat. Kan? Nikmat yang kekal kat akhirat sama itu lagi. Makan dan minum kat akhirat ni antara benda yang paling banyak adalah makan dan minum. Sebab itulah dia. Dan itu juga adalah kunci utama untuk kita ni dakwah sebenarnya. Makan minum. Lepas tu Nabi masuk Madinah, Nabi kata apa? Afsyus salam. Kemudian wa'at imut ta'am, belilah orang makan. Jadi ini satu kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita perbanyakkanlah hal ni. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.